أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali, mari kita sama-sama bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengurniakan kepada kita bermacam-macam nikmat yang zahir dan yang batin. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita semua sampai bila-bila. Sidang penonton yang dimuliakan, kuliah Masjid Yuniza pada malam ini secara online insya-Allah akan meneruskan huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibnu Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang termuat di dalam karya beliau Al-Hikam. Dan kalam hikmat yang ingin dikupas pada malam ini ialah kalam hikmat yang ke-211. Yaitu kata-kata Syekh Ibn Atha, Rubama waradati zulamu alaika liyu'arrifaka qadra ma manna bihi alaika. Artinya, ada kalanya, yakni kemungkinan kegelapan-kegelapan, yakni dosa atau maksiat dan syahwat. Dosa atau maksiat dan syahwat itu tiba padamu, yakni mengenai dirimu,
untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat yang diberikan Allah kepadamu. Jadi menerusi kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-211 ni, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan hikmah di sebalik kegelapan yang menimpa manusia, yang dihadapi oleh manusia. Yang dimaksudkan dengan kegelapan ini iaitu kemaksiatan atau mungkin kekufuran, kemaksiatan, kejahatan dan sebagainya. Semua itu diumpamakan seperti kegelapan. Itu tamsilan, bandingan. Kerana kekufuran ini, kemaksiatan ini, kejahatan ini dikira sebagai kegelapan. Kenapa? Kerana dengan kekufuran itu orang terhalang daripada memperolehi cahaya hidayat, memperolehi makrifat yang memperkenalkan, yang menjadikan dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemaksiatan itu pula menghalang seseorang itu daripada lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kejahatan-kejahatan dan sebagainya. Jadi kekufuran, kemaksiatan itu tamsilan. Tamsilan ditamsilkan sebagai kegelapan. Kenapa? Kerana dengan kekufuran orang gelak. Gelak ni tak nampak cahaya petunjuk, cahaya keimanan. Dengan kemaksiatan, kemaksiat juga dia kira sebagai gelak, yakni dengan kemaksiatan itulah manusia ni menjadi jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, tidak menghala kepada dekat atau mendekatkan diri kepadanya. Jadi semua itu adalah dikira sebagai sesuatu yang disebut sebagai kegelapan. Cuma dalam kalam hikmah ini yang ke-211 ni, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan kepada kita hikmah kejadian semua itu. Bukan dalam bentuk untuk menganjurkan kita supaya terlibat dengan perkara itu. Ini kadang-kadang berlaku salah tafsir, salah faham. Ini perkara-perkara seperti ini ni berlaku banyak dalam tasawuf, bukan saja dalam ilmu tasawuf, ilmu-ilmu lain pun banyak ruang-ruang seperti ini, lubang-lubang seperti ini untuk diambil kesempatan disalah tafsir oleh orang-orang tertentu, sama ada kerana kejahilan atau kerana memang ada tujuan-tujuan tertentu ditafsir secara salah, tidak jujur untuk menjelaskannya dengan baik, untuk memahami dengan baik. Jadi kalam hikmat ini saya beritahu awal-awal lagi, Syekh Ibn Atta' nak menyatakan hikmah, bukan suatu dorongan supaya kita melakukan itu. Maka kata Syekh Ibn Atta', ada kalanya yakni kemungkinan kegelapan, dosa-dosa atau maksiat dan syahwat itu tiba padamu, yakni mengenai dirimu, kau terlibat dengannya. Baik. Untuk yakni tujuannya dari segi hikmahnya, untuk mengingatkan kepadamu kebesaran nikmat diberikan Allah kepadamu. Tujuannya ialah supaya kita ini dapat memberi nilai kepada nikmat Allah Ta'ala yang dikurniakan. Seseorang yang bermula dengan kekufuran, lalu dia dapat menjadi seorang yang mukmin, Muslim dan mukmin. Dia dapat menilai dua kedudukan tu. Yang sebelum itu kekufuran, ingkar, tidak percaya kepada Allah, tidak ada keyakinan, tidak ada tauhid, tiba-tiba menjadi orang yang percaya, jadi mukmin. Jadi dia dapat memberi nilai kepada keimanan yang dia dapat tu. Dia menilai keimanan itu kerana dia dah lalu alam kekufuran, alam manusia tak ada pegangan, atau berpegang kepada perkara-perkara karuk, berpegang kepada perkara-perkara yang salah, bergantung harap kepada yang tidak sepatutnya, percaya kepada benda-benda yang tak masuk akal dan sebagainya, percaya kepada perkara-perkara yang tidak ada asas, tidak ada dalil, tak ada hujah. Jadi dia nampak, bila dia beriman, dia nampak kegelapan-kegelapan sebelum tu sebagai satu bentuk bandingan. Jadi Syekh Ibn Atta' kata, ada kalanya seseorang itu menghadapi semua ini untuk dia mengingatkan. Hikmahnya itu supaya dia ingat kebesaran Allah, kebesaran nikmat Allah. Allah Ta'ala beri nikmat iman tu supaya dia kenal nilai nikmat iman yang didapat tu. Supaya dia tahu nikmat iman yang didapat itu, kerana setelah mengalami zaman-zaman gelap dulu tu. Jadi dapat menghargai nikmat iman. Bila seseorang tu dapat menghargai sesuatu, dia akan jaga molek lah. Kita ni bila tidak menghargai sesuatu tu,
tak dapat menghargai sesuatu, puncanya kerana kita tak dapat menilai nikmat tu. Kita tak dapat memberi nilaian yang sewajarnya, sepatutnya kepada sesuatu benda. Jadi tak nampak lah. Jadi dalam bab ini Syekh Ibn Athar nak mengajarkan hikmahnya. Orang yang pernah mengalami kekufuran, menghadapi zaman-zaman kufur, tidak percaya kepada Allah, akidah yang batil, tak ada pegangan hidup, tiba-tiba jadi mukmin, dia nampak, dia akan menghargai nikmat, besarnya nikmat iman, keyakinan, ketenteraman dan sebagainya. Dia nampak benda ni. Dia nampak benda ni, dia menghargai nilaian besarnya nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah. Demikian juga kemaksiatan. Bermula dengan hidup yang penuh dengan kemaksiatan, kejahatan, melakukan keburukan. Sebenarnya perbuatan-perbuatan ini sebenarnya kalau kita terlibat, hakikat sebenarnya kita menzalimi diri sendiri. Mana-mana kejahatan dan keburukan, hakikat sebenarnya begitulah. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Walau annahum izzalamu anfusahum. Ataupun ayat lain dan sebagainya menggambarkan bahawa melakukan perbuatan buruk ni, perbuatan jahat ni, hakikat sebenarnya menzalimi diri sendiri. Sebab apa? Kita tahu dari segi agamanya, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan jahat yang dilakukan ini, dia akan mengakibatkan balasan di akhirat. Balasan seksa dalam kubur di akhirat nanti. Jadi bila kita buat sesuatu yang mendatangkan azab di akhirat nanti itu, artinya kita menzalimi diri kita sendiri. Sekalipun di sebalik melakukan kejahatan tu adalah keuntungan sementara yang kita dapat, adalah kepuasan sementara yang kita dapat, tapi hakikat sebenarnya kita menzalimi diri sendiri. Maka demikian juga kejahatan-kejahatan ni kalau melibatkan perkara-perkara kemasyarakatan, kejahatan, kita curi barang orang, kita ropok orang, kita tahu semua ini akan berdepan dengan hukuman. Mungkin selamat sekali dua, tapi bukan selama-lamanya akan selamat. Sekali dua mungkin jadi, beberapa ketika mungkin jadi, lepas tu kena hukum, kena penjara bertahun-tahun, bahkan kena hukum-hukuman yang lain lagi, bahkan ada yang hukum mati dan sebagainya. Jadi bila kita buat perkara-perkara itu yang mendatangkan natijah yang buruk ni, sebenarnya kita menzalimi diri sendiri. Jadi bila seseorang itu melakukan perbuatan kemaksiatan dan kejahatan, kemudian dia disedarkan Allah, diberikan nikmat hidayat sehingga berjaya meninggalkan perbuatan buruk tu dan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan taat, amalan-amalan soleh. Jadi pada waktu itu dia akan melihat nilaian tu, nilaian mendapat hidayat Allah sehingga boleh buat amalan-amalan kebaikan. Yang sebelum ni bila dia melakukan kejahatan, hati itu belah bagi. Kadang-kadang bila melakukan kejahatan, tahu sajalah kalau kita buat salah, kita jadi takutlah, bimbanglah, cemaslah, macam-macam lah akibat daripada perbuatan buruk yang kita buat tu. Dalam keadaan tu kita, orang yang buat jahat ni jangan fikir dia senang, sebenarnya dia penuh ketakutan. Kadang-kadang dia buat tunjuk-tunjuk je, dia selesa, dia baik. Hakikat sebenarnya penuh dengan kecurigaan, penuh dengan kebimbangan, penuh dengan ketakutan macam-macam lagi lah. Jadi bila seseorang tu ditakdirkan Allah pernah mengalami zaman-zaman tu, kemudian dia telah dihidayahkan Allah sehingga cenderung kepada ketaatan, melakukan kebaikan, amal soleh dan sebagainya. Pada waktu itu hikmah dilihat dari segi hikmah tasawufnya, Allah Ta'ala nak menjadikan dia ni menghargai nikmat boleh jadi orang baik, nikmat menjadi orang soleh, nikmat menjadi orang yang dapat buat kebaikan, dapat melakukan kesolehan dan sebagainya. Nikmat. Kenapa? Bila dia dapat banding dengan kehidupan sebelum tu. Jadi itu perbandingan. Perbandingan bermula dengan kegelapan, kemudian berada dalam keadaan cahaya iman, cahaya ketaatan dan sebagainya, dapat banding. Bila ada malam, dapat kena siang. Tapi kes yang semacam ni sebenarnya luas dari segi skop penerapan dia tu. Bukan hanya sahaja melibatkan bermula dengan zaman gelap, lepas tu dituruti dengan zaman cerah. Bahkan kadang-kadang berlaku bersilih ganti dalam kehidupan. Kadang-kadang seseorang tu mula-mulanya soleh, tiba-tiba ditakdirkan Allah jadi berubah perangai dia, jadi jahat, jadi buruk. Kadang-kadang. Tapi selepas tu berkemungkinan dengan sebab itu balik semula kepada kebaikan. Itu pun kemungkinan juga. Bahkan kadang-kadang seseorang tu berlaku juga, ini secara khusus lah dalam perjalanan orang yang sedang menghadapkan hatinya nak mendekatkan diri kepada Allah. Ni kisah lain sikit. Tadi tu kisah umum. Kisah saya nak cerita ni,
perjalanan khusus yang ditempuh oleh orang yang nak mendekatkan diri. Orang yang memang dia set dalam fikiran dia, dalam hati dia nak baiki diri, nak betul diri, nak mendekatkan diri kepada Allah. Memang dia dah ada dalam minda dia dah. Haluan dia hala ke situ dah. Hak tadi tu mungkinlah takdir Allah Taala hidup dengan kegelapan, lepas tu dapat hidayah. Ini memang dia memang merancang ke situ dan berusaha ke arah tu untuk jadi lebih baik. Tapi dengan takdir Allah kadang-kadang berlaku juga dia terjatuh. Dia berusaha nak buat baik, tiba-tiba terjatuh melakukan kejahatan. Terjatuh disebabkan kerana kelalaian, kerana ghaflah, kerana kalah dengan nafsu sendiri dan macam-macam lah, dengan pengaruh itu, pengaruh ini, macam-macam boleh berlaku. Itu juga termasuk dia nak jadi baik, dia jatuh balik. Lepas tu dia berubah betul balik. Jadi bila dia berjaya membetulkan diri itu, dia akan menghargai nikmat dia dapat mengecapi nikmat berada dalam keadaan kebaikan, kesolehan, ketaatan dan sebagainya. Dia dapat menilai itu setelah dia jatuh ni. Dia terlibat dengan jatuh. Yang kedua hikmahnya dari segi tasawufnya, supaya dia tak bangga. Kita ni kadang-kadang berlaku juga. Ada gelap dalam cerah. Gelap dalam cerah ni, kita ditakdirkan Allah jadi orang soleh, orang baik, jadi alim ulama, orang ada ilmu, orang buat kebajikan, kebaikan. Kadang-kadang tanpa kita sedar, dia mari nyakit gelap sikit. Nyakit gelap, kita rasa sombong dengan kebaikan kita tu. Mari sombong dengan kebaikan kita, sombong dengan kealiman kita. Kat mulalah kita pelekeh orang lah. Pandang rendah ke orang, pandang hina ke orang, pandang uduh ke orang. Ini gelap dalam cerah ni. Ini gelap dalam cerah. Jadi berada dalam keadaan baik tapi teruji dengan perkara itu. Maka dari sudut perspektif tasawufnya, antara hikmah Allah Ta'ala menetapkan kadang-kadang perjalanan seseorang yang berusaha nak betul diri ni, orang yang ada niat nak jadi baik dah ni, tiba-tiba terjatuh lagi untuk memadamkan dakwaan-dakwaan diri tu. Aku baik, aku soleh, aku ni gitu, aku gini, berasa-berasa diri baik tu. Itu hikmah Allah Ta'ala nak kikis benda tu. Terjatuh dia dalam keburukan. Sedar lagi. Kadang-kadang terjatuh lagi. Berkali-kali kadang-kadang. Sehingga lenyap perasaan itu. Sehingga hatinya itu benar-benar menghadap kepada Allah. Solehnya bukan saja amalannya, bahkan hatinya penuh dengan khusyuk. Penuh dengan khusyuk hatinya dalam Subhanahu wa ta'ala. Jadi hikmah yang nak dinyatakan oleh Syekh Ibn Atta' di sini, iaitu bahawa menempuh dua suasana ni, kegelapan, kemaksiatan, kekufuran, kejahatan dan sebagainya, lalu bertukar menjadi cahaya yang terang, yakni keimanan, kesolehan, kebaikan. Hikmah Allah Ta'ala tentukan ini menurut Syekh Ibn Atta' supaya kita menghargai kebaikan itu, supaya kita menghargai keimanan, kesolehan itu. Sebab manusia ni, antara sebab kenapa dia tidak menghargai sesuatu, banyak sebab. Salah satunya, benda tu boleh dengan mudah. Bila sesuatu perkara tu boleh dengan mudah dah lalu, ini antara sebab kenapa orang tidak menghargai. Kita ni jadi Muslim, jadi mukmin, kerana jalur saka, jalur baka mak ayah kita, keturunan kita Islam lah ke, mudah boleh dengan kita ni. Sebab apa? Kita keturunan tu. Jadi sebab tu kita ni kadang-kadang ambil cana tak cana. Ni secara umum lah, secara pukar. Dah buat cana mana? Sebab apa? Kerana mudah kita boleh. Sebab apa? Memang keluarga kita, asal keturunan kita memang lalu kot tu dah. Jadi boleh kita ni macam saka. Jadi kita, setengah kita tu kadang-kadang pandang tak menghargai sangat. Bukanlah tidak menghargai. Nisbah kepada memberikan perhatian tu kadang kurang sikit. Kenapa boleh dengan mudah? Dan banyak benda-benda dalam hidup kita ni kadang-kadang bila boleh mudah, menjadikan kita kurang memberikan nilaian terhadap benda tu. Orang menghargai sesuatu ini bila dia boleh sesuatu dengan payah. Nak boleh satu benda tu tak mudah. Payah boleh. Bila dia boleh jaga sungguh. Dia jaga bukan sama ada urusan dunia ke ataupun urusan akhirat ke, lebih kurang. Dia akan jaga baik. Sebab apa? Kerana dia ada bandingan yang jelas. Payah dulu, dia ingat masa dia payah dulu tu. Tiba-tiba gaji mudah. Dia akan jaga benda ni. Dia tahu benda ni tak mudah boleh ni. Kalau kita boleh dengan mudah, lain. Yang kedua, faktor kerana lama dah lalu. Panjang masa dah lalu. Bertahun-tahun kita duduk keadaan tu. Jadi kita kurang menghargai. Nikmat berlarutan. Macam kita hari ni lah. Kita hari ni sentiasa berlarutan sihat. Mari COVID sekali kau, ngigai kau belaka dah. Bunuh diri pun bunuh dirilah.
Hak separuh gila pun separuh gila lah. Hak nengung, hak jenis nengung lah, macam-macam. Baru kat 2 tahun, setahun lebih kita kena gini, kita nampak selalu. Jadi sebab apa? Lama doa lalu kita senang. Kita lama doa lalu senang, tak ada masalah, tak ada penyakit apa-apa. Jadi kita lere. Jadi buat ada ambil pak kena sekali baru kita. Jadi antara sebab kenapa menjadikan kita ni kurang menghargai sesuatu kerana faktor terlalu lama duduk dengan kita. Sebab tu kita kena baru sama. Baru ke mana ni? Dari segi hikmah kejadian ini Allah Ta'ala menjatuhkan kita. Dari segi menjatuhkan kita dalam keadaan tu untuk supaya kita ni mengambil iktibar. Supaya kita ni mengambil pelajaran, mengambil ingatan tentang nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita supaya kita menghargainya dengan baik. Baik, sebelum mendapat taufik hidayat, seseorang hamba dalam berbagai kegelapan sebelum jadi seorang yang muslim, sebelum jadi mukmin, bagi orang yang tidak Islam lah, dia dikira berada dalam kegelapan sehingga berbuat segala macam perbuatan kejahatan. Pada waktu tu kejahatan apa-apa dia buat belaka. Dia buat belaka. Tetapi setelah mendapat taufik hidayat, ia hidup dalam alam cahaya. Jadi setelah dapat hidayat, dapat petunjuk, hatinya itu ada keyakinan, ada keimanan, ada pegangan. Kemudian dia ni pula cenderung melakukan kesolehan, cenderung melakukan kebaikan dan sebagainya. Itu berada dalam keadaan hidayah. Kita cuba bayangkan, ini kita ni sebab tadilah macam saya kata kita duduk dalam keadaan keimanan yang lama. Jadi duduk lama kita berbanding dengan orang baru boleh ni lain sikit. Cuba bandingkan, cuba bayangkan saja. Kalau kita berada pada satu keadaan seperti orang-orang yang berada di pendalaman yang tak ada agama tu. Macam mana kehidupan dia, tak ada pegangan, tak ada keyakinan. Jiwa kosong, tak ada tahu, tak tahu tepat nak paut, berpaut kepada benda-benda yang tak menentu. Saya ingat pengalaman pernah berjumpa dengan sekelompok manusia yang hidup seperti ini ni. Kita nampak kehidupan dia. Kadang-kadang dia meletakkan ketakutan pada benda yang kita rasa tak patut lah, memang tak patut sebab kita memahami perkara itu. Tapi kelompok yang hidup dalam keadaan seperti itu, pada dia itu kehidupan dia. Ada sekelompok manusia ni kalau bunyi guruh dia takut, nusuk siapa bawah rumah bunyi guruh takut, kerana dia ada kepercayaan yang dibina, ada keyakinan tertentu dia tu. Jadi bunyi guruh je berapak lalu turun, dalam rumah pun turun duduk bawah rumah tu. Cuba kita bayangkan kehidupan kita macam tu, tak ada pegangan, atau pegangan kita tu tak betul, tempat paut kita tu berpaut pada benda yang salah. Kita penuh dengan ketakutan, kebimbangan dan macam-macam. Jadi Allah Ta'ala beri hidayat ke dalam hati kita sehingga meyakini Yang Maha Kuasa, meyakini Allah Ta'ala yang mentadbir kewujudan Allah yang mengatur alam, penuh kerahmatan, penuh kenikmatan. Kita faham konsep-konsep itu dalam hidup. Kalau tak ada benda kita tak nampak. Hidup kita ni kita nampak depan mata kita, batang kayu, batu-batu, pokok-pokok ni, sungai-sungai tu je nampak, tapi dah nak baca alam. Sebab apa? Tak ada. Tapi kita ni alhamdulillah Allah Ta'ala beri iman, beritahu dapat membaca alam. Dapat membaca alam di sebalik alam ini. Ada hakikat di sebaliknya tu. Ada kenyataan di sebaliknya tu. Ada hal-hal ketuhanan yang diperlihatkan di sebalik semua itu, mendatangkan keyakinan kepada Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Itulah yang menjadikan kita ni kalau berada dalam keadaan apa pun, kita tidak dibimbang ketakutan yang menggila, kerana kita ada keyakinan. Bila terputus, berada dalam keadaan kesusahan, kita ada kekuatan untuk menghadapi semua tu. Kalau ada keyakinan ini, menghadapi masalah rezeki dan sebagainya, kalau kita ada keyakinan ini, insya-Allah kita ada kekuatan untuk berdepan. Tapi kalau tak ada keyakinan ni, itulah kita akan ambil jalan rekah. Sama ada tak kira lah kita buat benda-benda yang salah ke, ataupun kita mengakhiri hayat, atau macam-macam lagi lah. Ini harga keyakinan kita ni yang perlu kita jaga. Sehingga dengan demikian ia dapat merasakan bagaimana nikmat
atau rahmatnya iman. Baru kita dapat menghargai iman, hidayat dan sebagainya. Kita dapat menghargai sebab kita telah melalui zaman-zaman gelap tu, zaman-zaman susah. Bila boleh senang, baru kita tahu nilai yang kita dengar orang tua kita dulu cerita susah zaman Jepun. Kita tak dang, tapi orang tua kita dulu dang zaman Jepun. Macam mana zaman susah tiba-tiba boleh senang. Dia boleh buat bandingan. Bandingan macam mana? Nilai yang hidup dalam keadaan aman, tentram ni setelah mengalami zaman-zaman susah. Nak makan susah, makan ubi kayu dan macam-macam lagi. Keselamatan tidak terjamin dari segi bahaya nyawa dan sebagainya. Penuh ketakutan zaman. Tapi bila zaman yang lebih baik lepas daripada tu mereka dapat menghargai ini sebab mereka mengalami zaman-zaman susah. Sehingga dengan demikian ia dapat merasakan bagaimana nikmat atau rahmatnya iman, hidayat bagi orang yang baru boleh. Padahal ia telah lama berkecimpung dalam lumpur atau jurang kegelapan. Sebelum itu dia tenggelam dalam keburukan, dalam kejahatan dan keyakinan yang salah, yang keliru dan sebagainya. Syahwat dosa dan kejahatan itu. Sebelum tu kehidupan yang gelap sebelum tu tiba-tiba dia dapat petunjuk, dapat jadi orang yang beriman, ada keyakinan, ada kefahaman. Jadi orang soleh, orang cenderung melakukan kebaikan, cenderung untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan manfaat dan sebagainya. Sebab ada kalanya nilai sesuatu itu tidak dapat dirasakan kecuali bila telah merasai lawannya. Ini sesuatu yang mudah kita terima, bahawa sesuatu perkara itu tak dapat kita nilai dengan baik kecuali ada yang lawan dia tu. Kita dapat menghargai siang ni bila ada malam. Kita dapat menghargai malam bila ada siang. Kalau main malam manjang semua dak pergi ke masa, payah kau kita. Mungkin satu ketika kita tidak menghargainya malam ni sebab manjang malam. Demikian juga kalau siang berterusan tak ada malam sikit. Bila lama kelamaan kita tak menghargainya lagi. Lama dah lalu. Tapi bila ada malam, ada siang. Ada siang, ada malam. Kita akan menghargai. Kita tahu siang kerana ada malam. Tahu malam kerana ada siang. Kita dapat menilai dan menghargai. Dalam peribahasa, kesihatan itu bagaikan mahkota di atas kepala tiap orang yang sihat. Bagai mahkota di atas kepala tiap orang yang sihat. Tidak ada yang melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Ni peribahasa comel untuk kita perhatikan. Dia kata kesihatan ni sihat. Sihat kita ni lah tak sakit, sihat tak ada apa-apa. Kita sihat walafiat ni. Dia seumpama mahkota. Mahkota tahu sajalah benda yang berharga, bernilai. Dari segi nilaiannya, dari segi kedudukannya. Orang pakai mahkota ni bukan orang kita raja-raja lah. Mahal benda tu, barang tu sendiri dah mahal. Dia menunjukkan satu status yang tinggi. Jadi kesihatan ni macam mahkota yang duduk atas kepala tiap orang yang sihat. Tapi masalahnya kita sendiri tak nampak duduk atas kepala kita. Kita sendiri tak nampak. Padahal sebenarnya dia macam mahkota. Ini tamsilang ataupun peribahasanya. Kesihatan tu seumpama tu. Macam kita hari ni sihat. Dia seumpama mahkota. Tapi kita sendiri tak nampak. Bawa duduk atas kepala. Orang nampak tu siapa dia? Orang sakit nampak. Jadi orang yang tahu menghargai kesihatan kita ni bukan kita sendiri. Tapi orang yang sakit tu. Orang mepeh dia nak bangun tu. Duduk tertang sampai 5-6 bulan tu. Tengok kita boleh jalan gimari-gimari. Allah, sedapnya. Kita tak berasa benda. Tapi orang sakit tu. Hak jenis kena stroke lah. Bukan kita nak tuju kepada sesiapa, tidaklah. Tapi contoh, dia masalah perjalanan, berjalan, masalah jatuh, sakit tu ni. Bila dia tengok orang yang sihat, yang tidak seperti itu, dia akan menghargai. Tapi kita sendiri tak nampak. Sebab apa? Dia seumpama kata duduk atas kepala. Tak nampak sekarang. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang yang memiliki hati yang nampak perkara-perkara semacam ini. Dan dapat menghargai nikmat-nikmat
terutamanya nikmat-nikmat yang bersifat rohani tadi tu, nikmat-nikmat yang bersifat dalaman tu, iaitu nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayat, makrifat dan seumpamanya. Jadi kesimpulan daripada kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-211 ni, iaitu Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala mendatangkan, mentakdirkan kehidupan yang gelap bagi seseorang itu dari segi hikmahnya kadang-kadang untuk menjadikan dia ini dapat memberi nilai ataupun menghargai nikmat-nikmat kebaikan yang dikurniakan kepadanya. Nikmat iman, nikmat amal soleh, nikmat dapat melakukan kebaikan, hidayat dan sebagainya, dia akan menghargai benda ni dengan baik. Itu hikmahnya. Jadi ingin saya ingatkan kembali bahawa kalam hikmah ini bukan bertujuan untuk menggalakkan kita. Kalau gitu kok, kita ni terah. Kalau kita nak tahu nikmat iman, terah jadi kufur lah dulu. Jangan baca kot tu. Kita nak menghargai nikmat jadi amalan orang soleh ni, orang baik ni, kena buat maksiat lah dulu. Buat maksiat dulu, baru buat kebaikan, baru boleh ni lah. Jangan baca kot tu. Ini salah baca ni banyak berlaku. Banyak berlaku benda macam ni. Itu salah tafsiran, salah huraian dan sebagainya. Hanya nak beritahu hikmah. Hikmah kita, kalau dalam sejarah hidup kita pernah kita laku gitu, kita akan faham. Baru kita menyedarkan kita. Ada keadaan seperti ini sebenarnya Allah Ta'ala nak menyedarkan kita supaya kita menghargai nikmat yang kita dapat ni setelah kita tepuh hal-hal yang susah, hal yang gelap sebelum itu. Demikianlah kalam hikmat Syekh Ibn Atta' yang ke-211. Kemudian kalam Syekh Ibn Atta' yang ke-212, iaitu kata Syekh Ibn Atta', man lam ya'rif qadran ni'ami biwujdaniha arafaha biwujudi fuqdaniha. Allah, kalam hikmah ni menusuk mengenai kita ni. Sesiapa yang tidak mengenal harga nikmat ketika adanya nikmat itu. Syekh Ibn Atta' nak beritahu, nak memahamkan kita tentang hikmah ni. Orang yang tak kenal nikmat pada waktu nikmat itu sedang dikecapinya. Nikmat tengah duduk, tengah dia boleh nikmat tu, tengah ada dengan dia, tapi dia tak kenal nikmat tu. Maka ia akan mengetahui harga kebesaran nikmat setelah tidak adanya, yakni lenyapnya nikmat itu. Dia akan kena bila nikmat itu tak ada. Pada waktu kita dapat nikmat, kita dapat kemudahan, kesenangan, tapi kita lereh, kita lupa, tak sedar diri, tak kenal nikmat, kita akan kenal bila benda ni tak ada. Tersirat di sebalik semua ni, Syekh Ibn Atta' nak beritahu hikmahnya gitu. Tersirat di sebalik ni seolahnya Syekh Ibn Atta' nak beritahu percaturan antara kelaziman yang berlaku ni. Kalau kita ni dalam keadaan nikmat, kita tak sedar diri, kita lupa diri, itu alamat nikmat tu akan lari. Dan pada waktu itulah kita akan hargai apa yang telah kita dapat, yang mana pada waktu ada dengan kita tu, kita tak sedar. Kita alpa, kita lupa, kita tak sedar diri. Kita akan sedar diri bila dia tak ada. Itu satu hal. Tapi nak kabarnya, kalau kita lupa, kita alpa, kita tak sedar diri, kita akan diingatkan kepada nikmat itu dengan cara ditarik balik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita daripada musibah-musibah yang buruk seperti ini. Jadi Syekh Ibn Atta' nak beritahu hikmah tasawuf. Satunya dari segi tadi lah. Dalam keadaan nikmat kita ada, kita tak sedar, tak syana, ataupun lupa diri dan sebagainya. Kita akan sedar diri bila tak ada. Itu kefahaman selapih. Selapih nak kabarnya, kalau kita ni memang alpa, lupa atas nikmat yang diberikan, lupa diri, tak sedari, alamat tu. Alamat, dan dia akan tarik balik. Dia akan diterik balik, akan diambil balik. Yang pada waktu itulah kita akan baru kenal hak tak ada dah tu. Pada waktu tak ada tu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ni orang sentiasa ingat, selalu bersyukur kepadanya. Sari As-Saqati berkata, sesiapa yang tidak menghargai nikmat, maka akan dicabut nikmat itu
dalam keadaan ia tidak mengetahui. Ini kata ulama tasawuf ni, dia kata sesiapa yang tidak menghargai nikmat, dia dah hargai ni, dia tak tahu ya, ataupun dia pandang remeh, pandang kecil, pandang sebagainya, dah hargai, tak menghargai nikmat, dia nikmat ni akan diterik balik. Akan diterik balik dalam keadaan dia tidak mengetahui, tak sedar. Dia hilang senyap-senyap. Dah tak ada. Habis, licin. Cara Allah Ta'ala ambil ni banyak. Ada cara mendadak. Ada cara mendadak, ada cara slow-slow. Mendadak ni berat sikit lah. Berlaku secara mendadak ni. Dan ada ayat-ayat Al-Quran yang menjurus ke situ. Antara tandanya kita ni diberi antara alamat tanda kehilangan mendadak ni akan berlaku pada kita. Nikmat yang kita boleh tu kita akan jadi sombong. Tu nak tahu alamat. Alamat nikmat yang akan diterik secara mendadak ni, alamat dia bila kita tengah boleh nikmat tu, kita lupa diri, kita jadi sombong, jadi bangga, jadi tak sedar diri. Na'udzubillah min zalik. Inilah yang disyaratkan, ditunjukkan dalam Al-Quran. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga apabila mereka ni rasa gembira, bangga, siapa tahap bangga, nyombong dah kata. Tak sedar diri dah ni. Jadi tak sedar diri, jadi nyombong, farihu bima utu. Dengan apa yang diberikan kepada mereka, jadi lupa, tak sedar dah. Boleh ni, tak kira lah, minta maaf lah. Bahasa saya ni mungkin kasar, kena, tak kira lah. Boleh nikmat, jadi tak sedar dia. Boleh kuasa, tak sedar. Kan kita kuasa ni kan? Mari, dadang, tak sedar. Wah, tak sedar tu. Kan duduk tangan kita belaka kan? Kita boleh buat belaka kan? Ni cakapan-cakapan, duduk dajak ni. Na'udzubillahi min zalik. Hatta idza farihu bima utu, akhaznahum. Kami ambil seksa mereka ni mendadak, baghtatan. Na'udzubillahi min zalik. Ni jadi kita diberi pedoman. Dan ulama tasawuf menjelaskan bahawa alamat nikmat nak diterik secara mendadak ni tak ada sedia kata orang. Tak ada nak sedia. Nak pakai baju tak ada kena molek. Alamat jadi mulai orang yang menyombongkan diri, bangga dengan apa yang dia dapat, jadi bangga, jadi tak sedar diri dengan apa yang diperolehi, dengan kuasa yang dia dapat sebenarnya tidak sedar diri. Alamat ambil mengejut tak ada sendiri. Pakai baju pun tak ada kena molek. Na'udzubillah, mudah-mudahan Allah Ta'ala melindung kita semua daripada semua ni. Dan ada nikmat dia ambil secara perlahan-lahan, tak sedar. Pas sikit-sikit yang kering, pas sikit-sikit. Ini juga berpunca daripada pada waktu bernikmat kita lupa diri, kita tak sedar. Lupa, tak sedar. Dia galik, mabuk, jadi kaya. Kaya dengan nikmat ni, akhir kali dia sepasa-senya terik, akhir sekali sedar tak sedar kosong. Tak ada benda dah. Na'udzubillah. Sama ada diterik cara mendadak ke secara halu, kita minta melindung dengan Allah Ta'ala supaya dia jauh daripada semua ini. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu berkata, tetapkanlah mensyukuri nikmat, sebab jarang sekali nikmat yang telah hilang akan datang kembali. Ini nasihat ulama tasawuf. Nasihat dia kepada kita supaya kita kekal mensyukuri nikmat-nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita. Supaya berterusan kita syukur kepadanya. Syukur ni dia melibatkan banyak perkara lah. Bermula dengan kesedaran hati. Itu mula sekali. Itu komponen besar syukur ni. Kesedaran hati. Hati yang mengiktiraf. Hati yang menyedari nikmat pemberian Allah. Mula dari situ. Dari gerak hati yang sedar. Yang ingat akan nikmat itu pemberian dia. Kurniaan dia. Ada keyakinan tu. Ada kesedaran tu. Kadang-kadang ada keyakinan tapi tak ada kesedaran. Ni jadi makna kau ni, jadi galih, tak sedar benda ni. Tu jadi bahan-bahan sikit. Tapi kalau ada keyakinan dan ada kesedaran, ini akan beringat. Dia selalu ingat tentang nikmat-nikmat ni. Kemudian nikmat itu
akan mengalir, kesedaran itu akan mengalir ke lidah, lalu terucaplah alhamdulillah. Terucap alhamdulillah dan sebagainya atas nikmat-nikmat itu. Betul, mengalir lagi ke anggota-anggota, maka anggota-anggota ni maka terhalalah dia dengan nikmat itu kepada kebaikan-kebaikan, memanfaatkannya dalam melakukan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan Allah. Jadi kata Fudail bin Iyad, jarang sekali nikmat yang telah hilang tu dia mari semula. Tu dia. Maksudnya nikmat ni bila kita dah lupa, dah sedar, na'udzubillah min zalik. Kita lupa, dah sedar, akhir kali terik balik, hak terik balik itu nak mari semula jarang dah. Allahu akbar. Na'udzubillah. Sesungguhnya yang sangat mengetahui nikmat air itu hanya orang yang benar-benar dahaga. Tengok kalam ni, sangat bernilai. Air ni apa sangat kita ni tengah kita kenyang ni, tengah kita tak ada masalah benda-benda ni. Tapi tengah kebuluran, kelaparan, hak ni lah hak berharga sekali. Jadi yang menghargai nikmat air ni hanya orang yang dahaga sungguh je. Orang yang macam kita hari ni hak tak rasa dahaga, tak rasa lapar ni, air tu tak tepi. Air sejuk tu tak tepi je. Tapi orang yang kebuluran, orang dahaga, hak ni lah dia bermati-matian, tak berebut nak boleh ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya, jika seseorang melihat pada orang yang lebih daripadanya kekayaan dan sihatnya. Jadi kalau kita tengok orang lebih daripada kita dari aspek kekayaannya dan kesihatannya, semua aspek-aspek material lah, aspek kebendaan, kaya dia, sihat dia, maka hendaklah juga melihat kepada orang yang lebih menderita daripadanya. Nabi ajar jangan tengok setakat tu saja, tengok lebih teruk daripada dia lagi, hak lebih susah, lebih miskin daripada dia. Mana yang orang yang lebih, kalau tengok orang sihat, tengok kepada orang sakit. Tengok orang kaya, tengok kepada orang miskin, susah. Supaya apa? Supaya kita ni tak mari penyakit-penyakit buruk, iri hati, dengki dan sebagainya, tak mari tu. Supaya kita ni selamat jiwa kita. Bila kita tengok orang kaya, kita tengok orang kaya ni ada dua bahasa. Pertama sekali, sama ada kita ni akan ditipu dengan penyakit asap. Penyakit asap ni, asap nak munah ke dia supaya jadi miskin orang ni. Tak boleh aku buat apa, biar tak boleh ke dia je. Sama ada kena nyakit tu, ataupun nyakit ni kita jadi tamak juga. Jadi tamak, mulalah cari jalan-jalan tak sihat kerana ketamakan kita tu. Adapun kalau kita tengok dengan jalur yang ketiga ni, tengok sebagai satu motivasi, itu tak apa. Dengan tengok dia kaya, aku nak suruh jadi kaya juga. Dia biar dia lah. Aku biar jadi kaya juga, mudah-mudahan kekayaan aku ni aku dapat manfaatkan dia. Hak ni jalur ketiga ni comel. Menjadi motivasi ke dia, macam mana dia jadi kaya, aku nak usaha juga biar jadi kaya macam dia tu, biar kaya dia tu biar dia. Tapi aku nak suruh biar jadi kaya juga, atau lebih kaya daripada dia lagi. Dan aku hasrat kekayaan tu ni aku nak memanfaatkan dia untuk menggunakan. Kalau ada niat yang baik itu, alhamdulillah. Tapi kalau dua jalur, dua pandangan hak kedua pertama tadi, tak tu sakit. Pandang dengan penuh iri hati, mulalah nak membunuh korang, nak khianat korang. Waktu pandang dengan penuh ketamakan dan sebagainya, mulalah gila-gila, cari jalan. Ini pandangan yang tak bagus lah tu ni. Cuma Nabi pesan kepada kita, bila tengok orang yang lebih kaya daripada kita, lebih sihat daripada kita, supaya tak timbul penyakit-penyakit tadi tu, nak buat mana? Tengok orang yang lebih teruk daripada dia tu. Orang susah macam mana, orang yang sakit macam mana. Kita ni kadang-kadang kita sakit orak sikit. Sakit orak. Adalah kena apa, kenalah sakit orak sikit. Lepas tu tengok orang lain sedap je. Kita jalan lama sikit sakit orak, ataupun kita ni nak duduk sikit sakit tergedala je. Tengok orang lain boleh melopak. Boleh geli batin. Boleh geli batin. Tengok situ sakit lah kita. Kena tengok orang tak boleh jalan sebulan. Kita boleh pergi mari lagi. Kena tengok situ. Demikian juga tengok kekayaan. Tengok orang kaya, tengok orang ada rumah banyak besar lagi, lepas tu kereta macam-macam, pemilikan macam-macam. Tengok ke dia tu, kita tengok orang kita ni, nak buat ke mana? Kena tengok orang yang kurang daripada kita ni.
kita ni ada tempat tinggal, ada pekerjaan, ada gaji, tak susah, boleh makan, boleh hidup boleh ada. Tengok orang ada nak makan tu. Hak tak boleh nak makan. Tak ada kenderaan, hak tak boleh nak makan dan sebagainya. Kena tengok situ. Supaya apa, tak timbul nyakit-nyakit buruk tadi tu. Dalam lain riwayat, yakni ada riwayat lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah kepada orang-orang yang di bawahmu. Tengok orang yang duduk bawahmu dan jangan melihat pada orang yang di atasmu. Yang ni dalam urusan keduniaan. Tengok orang bawah. Jangan tengok orang yang di atas daripada kita. Sebab tengok orang atas daripada kita, mari nyakit tadi. Sama ada mari asak rezeki atau mari tamu. Dua-dua tu mendorong kita kepada cara yang salah. Tapi kalau macam tadi lah, kalau atas dasar motivasi mendorong kita, tu tak apalah, ada niat yang baik. Maka yang demikian itu lebih tepat untuk tidak meremehkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Tujuan apa? Kena tengok orang yang bawah daripada kita ni, supaya kita tak pandang remeh, tak pandang kecil nikmat yang kita dapat. Kalau tengok pada orang atas, kita akan rasa tak puas hati dengan kita ni. Tengok orang rumah besar, kereta banyak, dengan hak kita ada ni, kereta pun setir, ada rumah pun ada setir, tengok. Tak puas hati, tengok banyak tu. Kita akan rasa tak puas hati. Tapi bila tengok orang di bawah kita tu, kereta pun tak ada. Pakai motosikal je. Tu motosikal pun kadang-kadang boleh pakai, kali boleh pakai, kali tak boleh pakai. Tengok bawah kita tu. Dan seseorang yang bahagia, yakni untung itu, ialah dapat pengertian dengan pengalaman. Orang yang beruntung ni, orang yang dapat memahami sesuatu mesti pengalaman yang dia lalu. Ni payah. Yang ni dengan kejadian yang terjadi pada lain orang. Orang yang beruntung ni, dia dapat pelajaran atas perkara yang berlaku pada orang lain. Yang ambil intibar, apa yang berlaku pada orang lain, dia dapat pelajaran ke dia. Juga telah tersebut pelajaran hikam yang disebut dalam hikmah yang lain. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat, ini disebut dalam kalam hikmah Syekh Ibn Atta juga di fasa-fasa yang lain, yang sebelum ni sudah kita sebut kalam hikmah ni. Sesiapa yang tidak mensyukuri nikmat bererti membiarkannya hilang. Kalau kita tidak mensyukuri nikmat yang dikurniakan Allah kepada kita, kita tak sedar, kita jadi sombong, lupa diri dan sebagainya, tak syukur. Sebenarnya, hakikat sebenarnya, kita secara tak langsung kita nak suruh nikmat tu hilang lah tu. Tu kata Syekh Ibn Atta. Jadi atas sikap kita tu sebenarnya, bahasanya, kita nak suruh nikmat ada tu jadi hilang. Dan sesiapa yang mensyukurinya bererti telah mengikat nikmat itu dengan tali ikatannya. Tapi kalau dia bersyukur, bahasa sebenarnya tu dia ikat nikmat tu supaya jangan lari jauh. Kalau dia syukur. Jadi itulah yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Atta. Jadi oleh kerana sudah masuknya waktu isyak, kita berhenti setakat ni dulu. Dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmat ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.